Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mistik Horror dan terima kasih kerana memilih saluran channel Mistik Horror untuk anda mendengar kisah-kisah seram. Pada malam ini saya nak bacakan satu kisah yang diambil daripada koleksi seram Tok Awangah. Jadi, adakah anda dah bersedia? Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu anda, sila like, share dan subscribe dulu kerana channel Mistik Horror sedang dalam perjalanan nak capai 1000 subscriber. Jadi, jom pakak-pakak ramai like, share dan subscribe channel Mistik Horror. Jadi, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah kita. Kisah kita bertajuk Ular dalam Kubur Wanita. Lama jugalah orang kampung ni duk bercerita tentang kematian Latik Pekak. Waktu tu tengah mandikan mayat, tapi isteri dia, Mak Yot Bidan ni yang kononnya balik ke rumah semula. Judan Bauk ni, dia jadi saksi peristiwa tu bersama adik arwah Mak Yot Bidan, iaitu Husain. Tapi kata orang tu lah yang balik semula ke rumah tu bukannya Mak Yik Bidan, tapi jelmaan hantu bukus. Semasa orang kampung duk mengkebumikan jenazah Latik Pekak ni, dia dapati kubur Mak Yik Bidan ni berlubang kira-kira sebesar lilitan betis. Apabila dijolok oleh lebai piut ke dalam kayu, penjolok tu sampai ke bawah. Berbunyi papan liang lahat dia waktu diketuk-ketuk. Selepas kematian Latik Pekak, taklah dengar lagi suara jeritan daripada kubur Mak Yot Bidan. Jadi apakah rahsia di sebalik kejadian tu? Tak pula diketahui oleh orang kampung. Waktu saya sampai dekat kampung ni, dapatlah saya dengar sedikit cerita daripada Judan Bauk. Ish, tak tahulah aku ilmu apa yang dipakai oleh arwah tu. Yang aku tahu, dia ni seorang bidan dekat kampung ni dulu. Agaknya ilmu tu lah membidankan orang, tentulah ada padah dia. Ujar dia bagaikan tergambar lagi kepada dia peristiwa yang berlaku. Dah selesai semuanya, tak payahlah kita sebut-sebut lagi. Perkara dah berlalu. Biarlah orang-orang yang masih hidup jadikan tauladan tentang petunjuk-petunjuk sedemikian daripada Allah. Benar kata Aki tu. Tapi baik jugalah kita tahu latar belakang kenapa kejadian itu berlaku. Dari sini bolehlah dijadikan tauladan kepada masyarakat kita, sebab petunjuk daripada Allah tu supaya kita semua insaf. Tapi keinginan saya masih membara nak tahu latar belakang kejadian yang menimpa diri arwah Mak Yot Bidan tu. Saya memahami maksud lebai piuk tu. Dia tak nak cerita tentang kubur berasak tu dipanjang-panjangkan. Taklah heran kepada saya mengenai lebai piuk tu. Dia memang bekas murid arwah Tok Aki saya. Jadi oleh tu saya cang betul akan tabiat dia seakan-akan mirip dengan arwah Tok Aki saya. Sebenarnya saya datang kampung tersebut semata-mata nak ziarah lebai piuk, tapi secara kebetulan cerita tentang kubur berasak tu masih menjadi buah mulut orang kampung tu. Sengajalah saya tanya soalan kepada Judan Bauk. Waktu saya pergi ke Merlimau dekat Melaka pun ada juga saya dengar cerita tentang kisah-kisah yang serupa dengan kejadian dekat kubur Mak Yot Bidan ni. Kawan saya, Ali Ben, yang ceritakan kepada saya. Tapi saya tak ambil pot pun dengan cerita Ali Ben ni. Pasal kadang-kadang cerita dia bercampur temberang sikit. Kira-kira dalam bulan Jun 1982, Ali Ben ajak saya jumpa dengan seorang lelaki tua dekat Felda dekat Johor. Lelaki ni dia tinggal bersama anak perempuan dia dekat situ. Tapi dia bukanlah berasal daripada Merlimau, iaitu kampung Ali Ben. Bagaimanapun, menantu Pak Udoh ni memang berasal daripada Merlimau. Pak Udoh dah berumur 80 tahun. Dia dah kelihatan uzur disebabkan penyakit. Mata dia pun dah rabun. Suara dia pun dah tak berapa nak jelas bila bercakap. Tapi bila si Ali Ben ni datang, dia rasa gembira sangat. Memang Ali Ben selalu datang dekat situ jumpa Rahman, iaitu menantu Pak Udoh. Lama kau tak datang sini? Tanya Pak Udoh waktu Ali Ben memperkenalkan saya kepada dia. Kalau aku selalu datang, nanti Pak Udoh bosan. Ali Ben bergurau dengan dia. Lagipun Pak Udoh nak simpan-simpan sangat. Kalau ada apa-apa tu, bagilah pada orang muda. Tambah dia sambil duduk rapat dengan orang tua tu. Apa yang kau nak dengan aku? Orang tua tak berguna, sahut Pak Udoh tersengih-sengih. Orang tua tak bergunalah selalunya ada isi, kata Ali Ben memahut bahu orang tua tu. Kemenyan sebesar lutut jikalau tak dibakar tak berbau Pak Udoh. Dia tepuk bahu Pak Udoh. Orang tua tu hanya tersenyum. Dia tahu Ali Ben ni melawak saja. Kedatangan Ali Ben ni juga memang ada tujuan. Saya juga tahu Ali Ben datang jumpa Pak Udoh disebabkan nak mencungkir-cungkir rahsia ilmu kebatinan orang tua tu.
memang dah menjadi kelaziman orang tua-tua macam Pak Udoh tu tidak akan menurunkan ilmu dia kepada orang-orang yang tak boleh diharapkan. Maksud orang yang tak boleh diharap ni adalah mereka yang tak bersungguh, selain sekadar nak menguji-nguji atau tidak sepenuh hati. Jadi sebab itulah Pak Udoh sering mengelak-ngelak bila Ali Burn cuba nak dapatkan suatu ilmu kebatinan daripada dia. Selepas tu Ali Burn memperkenalkan saya kepada Pak Udoh. Memang saya sendiri berhajat nak jumpa dengan dia setelah Ali Burn menceritakan serba sedikit tentang diri orang tua tu kepada saya. Jabat tangan tadi aku tahu dah, jabat tangan orang berisi, kata Pak Udoh tersengih-sengih merenung saya. Mungkin kerana mata dia gabung, dia terpaksa merenung saya tepat-tepat. Adalah isi dia Pak Udoh, sahut Ali pun pantas. Kalau tak ada isi, kosonglah semuanya. Baru jadi hantu penanggal. Semua tali perut habis terkeluar, ditarik kelapa, kata dia sambil ketawa terkekeh-kekeh. Pak Udoh pun juga ketawa. Saya pun tu ikut sama ketawa. Geli jugalah dengar kata-kata Ali Burn tu. Sebab itulah kawan-kawan kami menggelarkan dia Ali Burn Temperang, kerana ada sajalah cerita dia nak manaskan suasana dengan gelak ketawa. Iyalah, Tahik pun isi juga nama dia, balas Pak Udoh di hujung ketawa dia. Tapi berisi dengan Tahik tak sama dengan ilmu, ujar dia macam menyindir. Dari Pak Udoh inilah saya dapat cerita tentang kisah Naisah Lawa yang kubur dia berasak macam yang diceritakan oleh Ali Burn sebelum tu. Kampung Pak Udoh memang dekat Melaka, tapi bukanlah daripada Merlimau. Naisah Lawa tu seorang janda muda yang mudah memikat pemuda-pemuda. Antara yang jatuh hati pada Naisah Lawa adalah Pak Udoh sendiri. Akhirnya Naisah berkahwin jugalah dengan Pak Udoh, tapi dia orang tak ada anak. Waktu berkahwin dengan Pak Udoh, Naisah Lawa ni dah 2 kali bersuami. Sebagai orang yang warak, Pak Udoh selalu menghabiskan masa dia dekat surau menunaikan ibadat, di samping belajar agama daripada guru-guru agama yang diundang khas. Naisah Lawa pula dalam diam-diam berkenalan dengan seorang anak muda yang lain pula. Perhubungan dia dengan anak muda satu hari telah terserempak dengan mak Pak Udoh. Apa lagi, perkara tu terus disebarkan kepada Pak Udoh. Tapi Pak Udoh tak terus terburu-buru. Dia minta mak dia bersabar dulu, kerana dia belum tengok dengan mata kepala dia sendiri akan perbuatan isteri dia tu. Sejak itulah mak Pak Udoh ni dah mula tak senang dengan sikap Naisah Lawa ni. Malah dia tuduh Naisah ni dah gunakan ubat pengasih, menyebabkan Pak Udoh ni tunduk ikut perintah dia. Sebenarnya Pak Udoh bukanlah terkena ilmu guna-guna atau ubat pengasih. Dia adalah seorang yang taat kepada perintah agama. Sebab itulah dia masih boleh bersabar mendengar aduan daripada mak dia sendiri terhadap kecurangan isteri dia itu. Tapi mak dia tetap berkeras menyalahkan Pak Udoh. Tak lama kemudian, mak Pak Udoh jatuh sakit, muntah-muntah darah. Ada berumah kata dia terkena santak. Sebaliknya, apabila dibawa ke hospital, pihak hospital katakan dia dah terkena penyakit batuk kering. Tapi hospital pula mengesyorkan supaya dihantar untuk dapat rawatan selanjutnya di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, mak Pak Udoh tak nak berubat dekat hospital. Akhirnya, dia meninggal kerana mengidap penyakit batuk berdarah. Sama ada dakwaan bermoh yang mengubatnya benar atau tidak, Pak Udoh juga tak nak percaya sangat. Tapi Pak Udoh sendiri dah cuba sendiri mengubat mak dia dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran macam yang dia belajar. Tapi setiap kali dia bagi mak dia minum air yang dah dibacakan Yasin, mak dia muntah-muntah darah. Di dalam darah beku tu ada beberapa helai rambut. Malang dia, Pak Udoh dah terlambat nak ubat mak dia. Orang tua tu akhirnya meninggal dunia sebelum sempat Pak Udoh mengubat dia dengan lebih mendalam. Disebabkan terpengaruh jugalah dengan dakwaan bomoh mengenai mak dia yang termakan santau tu, Pak Udoh telah mengerjakan sembahyang sunat tahajud 44 malam supaya orang yang menganiaya mak dia bertaubat. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan orang yang menganiayanya itu, kerana guru dia berpesan supaya tidak berbuat demikian. Hanya yang diajarkan oleh gurunya memohon doa agar orang yang menganiaya itu bertaubat kepada Allah. Tak sampai 44 malam, Pak Udoh melakukan sembahyang sunat tahajudnya, tiba-tiba Naisah Lawa, isteri dia, jatuh sakit. Dia meracau-racau dan menjerit-jerit sepanjang malam. Jadi dia tuduh mak mertua dia sengaja buat fitnah tentang hubungan sulit dia dengan seorang pemuda.
Disebabkan tak tertahan dengan peristiwa mak dia baru saja meninggal dunia, kemudian isteri dia mula jatuh sakit meracau-racau, maka Pak Uduh terpaksa minta tolong kepada guru dia, Tok Kiai Parjo daripada Johor. Mengapa tak diubat sendiri? Tanya Tok Kiai Parjo kepada Pak Uduh menceritakan masalah dia. Hati saya tak tenteram Tok Kiai, saya tak dapat nak kusyuk. Kalau macam tu, kau tak tahan diuji, sahut Tok Kiai Parjo mengingatkan. Tak tenteram bererti kau tak sabar. Kalau kau nak cari kemenangan, kau mesti sabar, mesti tenteram, barulah kau dapat menggunakan ilmu kau. Tapi Pak Uduh tak pedulikan lagi kata-kata guru dia. Yang penting dia mesti selamatkan isteri dia, Naisah Lawa. Dia dah tak sanggup kehilangan isteri setelah kehilangan mak dia. Sekarang aku nak kau sendiri ubat dia, tegas Tok Kiai Parjo. Pak Uduh faham isyarat tu. Dia mesti ditidurkan oleh Tok Kiai Parjo untuk tengok sendiri penyakit isteri dia. Dengan cara itu barulah dia dapat ubat ikut cara yang diajar oleh Tok Kiai Parjo. Ketika ditidurkan oleh Tok Kiai Parjo, Pak Uduh rasa diri dia keluar daripada jasad dia. Dia terapung-apung di awangan menurut perintah Tok Kiai Parjo. Apabila disuruh melihat tubuh isteri dia, Naisah Lawa, dia nampak Naisah Lawa terbaring dengan seluruh tubuh dia berlubang-lubang. Kelihatan nanah dan darah keluar daripada lubang-lubang yang sebesar guli tu. Apa yang kau nampak? Berlubang-lubang badan dia. Ada darah dan nanah keluar. Baca ayat ni, hembus dekat situ, perintah Tok Kiai Parjo. Jadi dia pun bacalah 3 kali ayat yang diajarkan oleh Tok Kiai Parjo. Kemudian dihembuskan ke tubuh Naisah Lawa. Sebaik saja dihembuskan, seluruh tubuh Naisah Lawa menjadi hancur. Waktu ni Pak Uduh merasakan sekeliling dia bagai dilanda ribut kencang, sampai dia juga hampir-hampir nak diterbangkan. Mengapa? Ribut kencang. Baca doa ni, kata Tok Kiai Parjo memberi panduan. Sebaik dibacakan, ribut kencang tiba-tiba berhenti. Dia tak nampak lagi tubuh Naisah Lawa, tapi yang kelihatan seorang lelaki berjubah putih dengan janggut dia putih sampai ke pusat. Dia cerita apa yang dia tengok kepada Tok Kiai Parjo. Tapi apabila dia bacakan ayat yang diperintahkan oleh Tok Kiai Parjo, lelaki berjubah putih tu tersenyum lalu memberi salam. Waktu ni Pak Uduh dah tidak dengar lagi suara Tok Kiai Parjo yang sayup-sayup tadi. Dia rasa begitu jauh terasing. Pak Uduh menyahut salam lelaki berjubah tu. Kenapa kau nak tolong orang yang akan mati? Mati hanya ditentukan oleh Allah. Kau orang berilmu, ujar lelaki berkenaan macam menyindir, tapi tidak mendalami ilmu kau. Ilmu Allah itu luas, kau takkan jemu-jemu mempelajarinya, kata lelaki berjubah putih tu lagi. Pak Uduh dapat agaklah bahawa lelaki berjubah putih di depan dia bukanlah syaitan, kerana syaitan takkan berani menyebut ayat-ayat Allah. Bagaimanapun dia tak berani nak tanya siapa lelaki berkenaan, apalagi dia tidak dapat lagi berhubungan dengan Tok Kiai Parjo. Sekarang baliklah kau, lelaki berjubah putih tu memerintahkan dia meninggalkan tempat tu. Tidak, aku nak selamatkan isteri aku. Isteri seorang mukmin adalah seorang perempuan yang mempunyai cukup syarat di sisi Allah. Apakah kau mahu seorang isteri yang dilaknati di sisi Allah? Kau setan, memang pendusta, sahut Pak Uduh menahan kemarahan yang mula membakar diri dia. Dia cuba mengharapkan Tok Kiai Parjo segera menyeru nama dia, tetapi sia-sia belaka. Astaghfirullahalazim, keluh lelaki tua itu menyesali sikap Pak Uduh. Jangan kau jadikannya hak itu batil, dan yang batil itu hak, kata dia mengingatkan. Jadi kau siapa? Pak Uduh masih mendongkol. Orang berilmu mesti banyak bersabar. Orang tua berjubah putih tu menasihati dia. Aku tahu Tok Kiai Parjo, aku juga tahu tentang kau. Bukankah kau telah menunaikan solat sunat tahajud selama 44 malam? Kata dia mengingatkan Pak Uduh. Ya. Kau dah memohon pada Allah tunjukkan kebenaran? Tanya dia lagi. Pak Uduh mengangguk. Sekarang itulah kebenaran, tegas orang tua berjubah tu lagi. Aku guru pada Tok Kiai Parjo dan aku bukan syaitan yang nak mempengaruhi kau. Mari kemari, dia menghulurkan tangan dia. Cepat-cepat Pak Uduh memeluk dia.
terbau pada dia, sekeliling dia harum semerbak yang belum pernah dicium dia selama itu. Sekaligus air mata Pak Uduh menitis. Maafkan saya Tok Wali. Pak Uduh menangis terisak-isak. Sudahlah Uduh. Dia memujuk sambil usap-usap kepala Pak Uduh. Nak Isah yang memberi mak engkau racun santau kerana mak engkau terserempak akan perbuatan curang dia terhadap engkau. Sekarang baliklah engkau, kata dia meninggalkan Pak Uduh. Barulah Pak Uduh dapat dengar suara bisikan Tok Kiai Parjo. Bagaimanapun Pak Uduh minta nak balik segera masuk ke tubuh dia. Tak lama kemudian dia buka mata dan dia tengok Nak Isah lawa masih terlentang menderita sakit. Saya fikir tak payahlah kita ubatkan lagi Nak Isah ni Tok Kiai. Tok Kiai Parjo tersenyum. Dia dah tahu apakah yang tersirat di hati Pak Uduh. Malah pertemuan Pak Uduh dengan arwah guru dia tu juga dah difahami oleh Tok Kiai Parjo. Kalau kau dah kata begitu, terpulanglah. 3 hari selepas itu, perut Nak Isah lawa menjadi buncit. Lama kelamaan menjadi busung sampai kulit perut dia mengening-ngening. Apa yang dilihat oleh Pak Uduh melalui makrifat dia jelas telah berlaku ke atas Nak Isah lawa. Seminggu selepas perut dia jadi busung, Nak Isah lawa pun meninggal dunia. Pada senja waktu maghrib, hari dikebumikan itulah Pak Uduh mendengar jeritan nyaring daripada tanah perkuburan. Jeritan itu juga didengari oleh orang-orang kampung selepas menunaikan fardu maghrib. Pak Uduh bersama adik ipar dia iaitu adik lelaki Nak Isah lawa bernama Selamat telah pergi ke tanah perkuburan. Jeritan itu memang jelas seakan-akan suara Nak Isah lawa. Sebab itulah dia mengajak Selamat ikut sama melihat dia. Memang betul jeritan itu datang dia daripada kubur Nak Isah lawa. Ketika mereka berdua sampai, rintihan dan jeritan Nak Isah lawa tu begitu jelas dan menusuk perasaan. Dari kubur itu pula kelihatan asap berkepul-kepul naik. Air mata Pak Uduh menitik melihat peristiwa yang menimpa ke atas kubur isteri dia. Kalaulah mak dia masih hidup, bolehlah dia melutut minta ampun kepada mak dia bagi pihak Nak Isah lawa. Tapi semuanya dah berlalu. Dia hanya dapat berdoa meminta pertolongan Allah supaya dapat mengampunkan Nak Isah lawa. Mat, kakak engkau terseksa. Kau balik, kau cerita kat Tok Kiai Parjo. Biar abang tunggu kat sini buat apa yang patut. Kesedihan yang menusuk di jiwa dia bukanlah kerana kematian isteri dia, tapi penderitaan yang ditanggung oleh isteri dia setelah dikebumikan di dalam kubur. Kalaulah betul Nak Isah lawa buat perhubungan dengan lelaki lain, dia boleh saja lupakan segala-galanya. Dia bersedia mengampunkan dosa Nak Isah lawa terhadap dia. Tetapi perbuatan Nak Isah lawa tergamak memberikan mak dia makan racun santau tu, hanya mak dia sajalah yang boleh mengampunkan. Baliklah Mat, minta bantuan daripada orang kampung, katanya lagi menahan kesedihan. Baiklah abang, sambut Selamat perlahan. Macam mana pun abang sabarlah, apa nak buat dan nasib dia. Selamat cuba mententeramkan perasaan Pak Uduh. Selamat terus balik ke rumah Pak Uduh kerana dekat sana orang dah berkumpul nak adakan kenduri arwah. Tok Kiai Parjo juga ada menunggu dekat rumah Pak Uduh. Segala kejadian yang dilihatnya dekat kubur kakak dia diceritakan oleh Selamat kepada mereka yang ada dekat situ. Abang Uduh minta Tok Kiai ke sana. Beberapa orang yang ada dekat atas rumah turun ke bawah. Diorang bersama-sama Tok Kiai Parjo mengikut Selamat menuju ke kubur Nak Isah lawa. Apabila sampai dekat kubur, diorang tengok Pak Uduh tengah baca surah Yasin dengan tenang. Bunyi jeritan juga dah mula perlahan-perlahan. Kepul asap dah mula berkurangan, tetapi keadaan sedemikian sementara saja. Selepas itu asap daripada kubur semakin menebal dan jeritan suara meminta tolong semakin kuat. Sekali-sekala keluar api daripada celah-celah kepulan asap tu. Semakin kuat bacaan surah Yasin dibacakan, semakin kedengaran jeritan yang nyaring tak tahulah. Beginilah Uduh. Tok Kiai Parjo tepuk bahu Pak Uduh. Kalau kau izinkan, jom kita galikan balik kubur Nak Isah ni. Kita mandikan balik jenazah ni dengan air Yasin. Pak Uduh hanya angguk. Lidah dia dah tak terucap apa-apa lagi. Kalau macam tu, kau Selamat pergi bawa kawan-kawan. Tok Kiai Parjo berpaling pada Selamat. Bawa cangkul, bawa lampu gasolin dan bawa air segeluk, perintah dia.
Selamat tak menjahut. Dia terus ajak beberapa orang pemuda balik semula untuk ambil barang-barang yang dipesan oleh Tok Kiai Parjo. Sementara bahan panas daripada kubur Nak Isah Lawa dah dirasakan oleh Pak Udoh. Bagaimanapun dia tidak mengundur daripada menahan panas yang semakin membahang tu. Tok Kiai Parjo bacakan sesuatu, iaitu doa, sambil menghembuskan ke kubur Nak Isah Lawa. Lama Tok Kiai Parjo berdoa, barulah terasa bahan panas tu berkurangan. Pak Udoh juga ikut sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tok Kiai Parjo kepada dia. Tak lama kemudian, Selamat bersama 2-3 orang pemuda tadi datang membawa cangkul dan lampu gasolin, air sejuk di dalam jak yang diberikan kepada Tok Kiai Parjo. Setelah diperintahkan gali oleh Tok Kiai Parjo, diorang pun bersama-sama menggali semula kubur tersebut. Tok Kiai Parjo nak memandikan saja jenazah yang dah dikebumikan itu dengan air yang dah dibacakan surah Yasin. Ketika menggali, Selamat merungut-rungut jugalah kerana terasa panas. Tapi Tok Kiai Parjo menasihatkan supaya tidak disebut-sebutkan perkara bahan panas tu. Setelah digali semula, Selamat cuba buka papan yang tutup liang lahat. Tiba-tiba dia terkejut dan cepat-cepat melompat naik ke atas. Wajah dia jadi pucat ketakutan. Kenapa, Mat? Selamat tak menjawab. Dia terkaku tak boleh bercakap apa-apa. Untuk memastikan keadaan sebenarnya, dia orang dekatkan lampu gasolin ke tebing kubur. Pak Udoh sendiri buka papan dinding liang lahat tersebut. Sebaik saja papan dinding tu ditarik ke atas, dia orang dapat tengok ular-ular berbisa berkumpul di dalam liang tersebut, membelit jenazah Nak Isah Lawa yang baru saja dikebumikan siang tadi. Ish, daripada mana datang dia pula ular-ular ni? Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Tentulah mustahil terdapat ular di dalam kubur yang baru saja dikorek dan baru saja dikambus semula. Mustahil juga ada sarang ular dekat situ. Kalau nak dikira ular bersarang di situ, bagaimana pula dengan api dan asap yang kelihatan di atas kubur tersebut? Yang anehnya, apabila sudah digali, tidak ada langsung kesan asap atau api dekat situ. Jangan dipikirkan sangat. Tok Kiai Parjo menasihatkan mereka yang terpegun melihat kejadian tersebut. Pengetahuan Allah meliputi 7 petala bumi, 7 petala langit. Kita yang hidup ini, insyaAllah, jelas dia dengan linangan air mata. Bukan kerana kesedihan, tetapi kerana takut kepada Allah. Kemudian dia pun siramlah air sejuk di dalam jak yang dah dibacakan surah Yasin ke tubuh Nak Isah yang dibelit-belit ular berbisa. Setelah disiram air tersebut, ular-ular berkenaan lari menyusup ke dalam lubang liang lahat dan hilang tak ke mana. Tok Kiai Parjo turun ke dalam kubur lalu mengepal tanah 3 kepal. Dia berdoa sambil menghembuskan kepada kepalan tanah itu. Dengan tidak menghiraukan sesiapa, dia terus letakkan tanah yang dikepal tadi ke kepala mayat. Setelah semuanya selesai, Tok Kiai Parjo memerintahkan supaya dikambus balik. Hari berikut dia, tidak ada lagi kedengaran jeritan daripada kubur Nak Isah Lawa. Sementara di rumah Pak Udoh membaca Yasin setiap malam seperti yang diingatkan oleh Tok Kiai Parjo. Jadi bila teringatkan balik pertemuan saya dengan Pak Udoh bersama Ali pun, saya rasakan ada sesuatu yang mesti dah berlaku menyebabkan kubur Mak Yok Bidan tu jadi demikian. Tetapi disebabkan lebay piot tak nak mengungkit-ungkit lagi, maka saya pun tak adalah nak tanya lagi kepada Judin Bauk. Bagaimanapun setelah Judin Bauk balik ke rumah, barulah lebay piot nak explain kepada saya kisah sebenarnya mengapa kubur Mak Yok Bidan boleh jadi begitu. Bukan kerana ilmu sesat yang dituntut. Kata lebay piot serba salah nak ceritakan kepada saya, tapi dosa kepada sama makhluk inilah yang berat nak kita tanggung. Jelas dia mengeluh pendek. Tak ada dia menuntut ilmu sesat. Wallahualam, dia tersengih-sengih bagaikan soalan itu mencuat hati dia. Tapi Yud itu berkehendakkan latih pekak semasa dalam tangan suami dia lagi, iaitu arwah Abang Haji, kata dia lagi. Oh, begitu. Arwah Abang Haji yang disebutkan oleh lebay piot dia adalah abang dia sendiri, iaitu Haji Suri. Saya juga mendengar berita kematian arwah Haji Suri akibat termakan racun. Heran jugalah saya pada waktu tu, kerana orang seperti dia masih ada juga orang sakit hati sampai tergamak nak bagi racun.
Setahu saya lah arwah Haji Suri itu memang warak. Dia tidak pernah ambil tahu masalah peribadi orang lain. Malah dia akan bercakap kalau ada perkara-perkara yang ditanyakan kepadanya saja. Bagaimana orang seperti dia, masih ada orang yang sakit hati terhadap dia. Kalau setakat hati pun tak apa jugalah, tapi tergamak nak berikan racun. Yod yang bagi dia racun. Tiba-tiba isteri lebay piuk mencelah. Is, awak tu diam. Lebay piuk berpaling pada isteri dia yang baru saja sampai menatang dulang air ke depan kami. Mana awak tahu Yod yang racun? Awak nampak ke? Kata dia perlahan. Tapi jelas dia tidak senang dengan sikap isteri dia yang buat tuduhan tu. Ramai orang cakap. Jelas Mak Tong tegas. Cakap orang cuma syak wasangka saja. Allah saja yang maha mengetahui, ujar lebay piuk kesal dengan keterlanjuran isteri dia itu. Memang lebay piuk tak nak menerangkan lebih lanjut tentang perkara yang sebenarnya. Tapi esok dia apabila saya bertanyakan kepada Judin Bau mengenai cerita kematian arwah Haji Suri itu, memang dia juga pernah dengar kabar angin. Kononnya kematian arwah Haji Suri itu akibat diracun oleh Mak Yod Bidan. Habis saja edah selepas kematian arwah Haji Suri itu, Mak Yod Bidan pun terus berkahwin dengan Latik Pekak. Bagaimanapun, orang-orang kampung tak dapatlah cerita dia yang sahih selain daripada khabar-khabar angin. Kalau ada pun, mereka yang tahu tidak ada siapa pula yang berani bercakap terus terang. Maklum sajalah Mak Yod Bidan tu adalah bidan di dalam kampung. Masing-masing memerlukan pertolongan Mak Yod Bidan bila tiba waktu dia. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah yang diambil daripada cerpen koleksi seram Tu Awang Ngah. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar. Tapi saya buat audio only lah ya. Jadi dalam diam lagi 2 minggu kita nak raya. Jadi bagaimanakah persediaan raya anda? Adakah kita akan raya terkejut lagi tahun ini? Sama-samalah kita bersedia ya. Jangan jadi macam tahun lepas. Tiba-tiba umum esok tu raya, kelang kabut semua orang cari ayam, cari serai nak buat rendang dan sebagainya. Tapi itu adalah kenangan terindah raya tahun lepas. Okey, terima kasih kepada anda yang sedia dengar kisah pada malam ini. Kisah pada malam ini kisah daripada cerpen, jadi agak panjang sikit tapi saya nak cuba buat kelainan. Jadi saya nak cuba bacakan kisah daripada cerpen pula. Selalu kita asyik baca daripada kisah-kisah blog-blog tempatan aja kan. Kita cuba buat kelainan pula. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang dah subscribe channel Mistik Horror daripada awal sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati anda semua. Tapi kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe. Okey, itu sajalah. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.